Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang pensyarah unit kimia Kolej Matrikulasi Pahang, iaitu saya sendiri merangkap ketua kumpulan, Nurul Hidayah binti Kamadin, Wan Zai Azrin binti Wan Aziz dan Ruziana binti Cik Yusof. Susulan daripada penularan wabak COVID-19 yang melanda pertemuan secara bersemuka antara pensyarah dan pelajar terpaksa dilaksanakan secara dalam talian melalui aplikasi persidangan video seperti Google Meet, Zoom dan lain-lain aplikasi yang sesuai dalam proses PDP untuk menyokong pembelajaran norma baharu. Video PDP, video YouTube, aktiviti pada aplikasi kuisis, Kahoot dan lain-lain aktiviti interaktif secara dalam talian menjadi keperluan utama bagi tenaga pengajar untuk menyampaikan bahan serta melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Tenaga pengajar termasuk pengkaji memainkan peranan yang penting dalam menentukan pemilihan aplikasi yang bersesuaian dengan mengambil kira penggunaan aplikasi pelajar bagi mengoptimumkan penerimaan pembelajaran dan membantu pelajar dalam sesi PDP. Dalam pemilihan aplikasi yang bersesuaian, tenaga pengajar juga perlu mengambil kira keadaan semasa pelajar, iaitu seperti kemudahan untuk mengakses bahan PDP seperti video YouTube yang lebih mudah diakses berbanding video PDP yang biasa dirakam dalam format MP4 kerana ia memerlukan data internet yang banyak untuk pelajar memuat turun bahan tersebut. Kajian ini merupakan suatu kajian yang penting kerana ia menilai pendekatan kaedah pengajaran alternatif yang mana boleh memberi kesan terhadap pencapaian objektif PDP dalam talian. Kaedah pengajaran dalam talian mempunyai cabaran yang sangat tinggi kepada pelajar maupun tenaga pengajar untuk menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Kajian ini seterusnya akan memberi panduan kepada pendidik menggunakan aplikasi yang bersesuaian bagi memastikan sesi PDP dalam talian berjalan lancar dan menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Kajian ini hanya terhad kepada penggunaan aplikasi tertentu dalam pembelajaran secara dalam talian di kalangan pelajar Kolej Matrikulasi Pahang yang mengambil subjek kimia, penerimaan pelajar terhadap penggunaan aplikasi tertentu untuk pembelajaran kimia, serta hubungan antara penggunaan aplikasi tertentu dengan penerimaan dalam pembelajaran kimia. Kerangka teori bagi kajian ini adalah berdasarkan model penerimaan teknologi oleh Saad dan Daud, teori oleh Jameson yang menyatakan penerimaan pelajar terhadap penggunaan peranti mudah alih perlu dikenal pasti untuk menentukan kejayaan pelaksanaan mobile learning, teori oleh Munirah, Siti dan Bey di mana pembelajaran atas talian ialah pembelajaran sepanjang hayat, dan yang terakhir Mahlan dan Hamad yang menyatakan pensyarah perlu menentukan kaedah yang bersesuaian dengan situasi pensyarah dan pelajar itu sendiri. Semua teori ini membawa kepada hubung kait penggunaan aplikasi dengan penerimaan pembelajaran. Kajian ini berbentuk kuantitatif dan menggunakan reka bentuk kajian tinjauan. Kajian ini merupakan kajian bukan eksperimen dengan reka bentuk kajian rentas di mana data dikumpul secara one-off iaitu pada satu masa sahaja. Pengkaji memilih kaedah ini kerana data dikumpulkan dengan lebih mudah dan mengambil masa yang singkat. Borang soal selidik digunakan bagi mendapatkan dapatan persoalan kajian. Pemberi ubah bersandar bagi kajian ini ialah penggunaan aplikasi dalam talian, manakala pemboleh ubah bebas ialah penerimaan pelajar terhadap aplikasi yang digunakan dalam talian.
Data dikumpulkan melalui soal selidik yang telah diedarkan kepada semua pelajar sistem 2 semester KMPH di mana bilangan sampel adalah 321 orang pelajar daripada 1,458 orang pelajar, iaitu ini adalah bilangan populasi. Bilangan ini adalah relevan mengikut jadual penentuan saiz sampel oleh Craigie dan Daryl. Sampel dipilih secara rawak bertujuan bagi tujuan kajian korelasi, iaitu pelajar yang mengambil kursus kimia di KMPH. Borang soal selidik terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Ini adalah perkara bagi setiap bahagian. Nilai alfa Cronbach bagi kajian rintis di bahagian A ialah 0.617, manakala nilai alfa Cronbach bagi kajian sebenar ialah 0.607. Bagi bahagian B pula, nilai alfa Cronbach ialah 0.886 bagi kajian rintis, manakala bagi kajian sebenar nilainya ialah 0.904. Bagi bahagian A, nilai alfa ini menunjukkan nilai kebolehpercayaan yang boleh diterima, merujuk kepada Bond dan Fox. Manakala bagi bahagian B, ini menunjukkan instrumen berada dalam keadaan baik dan efektif dengan tahap konsisten yang tinggi sekaligus boleh digunakan dalam penyelidikan sebenar. Nilai alfa menunjukkan nilai kebolehpercayaan di mana nilai julat menghampiri 1.0 menunjukkan tahap kebolehpercayaan yang sangat baik, tinggi dan berkesan. Manakala nilai menghampiri 0.00 menggambarkan tahap kebolehpercayaan yang rendah. Berikut adalah carta alil pengumpulan data di mana kami membina set soal selidik dan kemudian disemak dan disahkan oleh pakar kajian penyelidikan, kemudian diuji pada 30 sampel untuk kajian rintis. Setelah dianalisis untuk mendapatkan nilai alfa, kami menjalankan kajian sebenar dan soal selidik ini adalah diedarkan menggunakan Google Form. Soal selidik ini telah diedarkan kepada semua pelajar SDS sistem 2 semester dan kami memberi masa selama 7 hari untuk mengumpulkan data di mana hanya 321 sampel menjawab set soal selidik dan kesemua data ini digunakan untuk proses analisis. Kami menggunakan semua data untuk analisis inferensi dan deskriptif. Dan seterusnya kami memulakan proses penulisan laporan. Untuk analisis data, terdapat 3 persoalan kajian dan bagi setiap persoalan kajian kami menggunakan jenis statistik dan ujian statistik yang berbeza. Untuk persoalan kajian yang pertama di mana persoalannya adalah adakah penggunaan aplikasi PDP membantu pembelajaran subjek kimia, kami menggunakan jenis statistik deskriptif di mana kami mengambil nilai min dan juga sisihan piawai. Bagi persoalan kajian yang kedua, kami menggunakan statistik inferensi dan menggunakan ujian statistik ANOVA. Bagi persoalan kajian yang ketiga di mana kami mencari hubungan antara penggunaan aplikasi dalam talian dan penerimaan pembelajaran, jenis statistik adalah inferensi di mana kami menggunakan ujian statistik korelasi Pearson. Untuk persoalan kajian pertama, iaitu adakah penggunaan aplikasi PDP membantu pembelajaran subjek kimia, min bagi setiap item adalah melebihi 4.5 dan kurang daripada 5. Min keseluruhan bagi elemen penggunaan aplikasi ialah 4.748. Ini bermaksud secara purata, majoriti pelajar bersetuju dengan item 1 hingga 4. Manakala nilai sisihan piawai bagi setiap item pula menunjukkan nilai yang kecil dan menurut Osman, nilai sisihan piawai yang kecil adalah lebih baik kerana ia menggambarkan perubahan yang agak homogen antara individu skor di sekitar nilai skor min. Bagi persoalan kajian yang kedua, iaitu apakah penerimaan pelajar terhadap kursus kimia melalui aplikasi pengajaran dan pembelajaran dalam talian, data analisis pada pemboleh ubah bersandar iaitu penggunaan aplikasi oleh pelajar, manakala pemboleh ubah bebas itu penerimaan pelajar terhadap bahan pembelajaran kursus kimia menunjukkan nilai P. Nilai P lebih besar daripada 0.05 iaitu 0.166, bermaksud hipotesis diterima. Penggunaan aplikasi oleh pelajar adalah signifikan dengan penerimaan terhadap bahan pembelajaran kursus kimia.
Ini bermaksud pelajar dapat menerima penggunaan aplikasi YouTube, Google Meet, Google Classroom dan WhatsApp bagi pembelajaran secara dalam talian bagi kursus kimia. Manakala bagi persoalan kajian yang ketiga, iaitu adakah terdapat hubungan antara penggunaan aplikasi dalam talian dengan penerimaan pembelajaran, nilai perkali korelasi bagi hubung kait antara aplikasi pilihan pelajar bagi pembelajaran dalam talian dengan penerimaan pembelajaran dalam talian menunjukkan nilai R ialah 0.7122. Ini menunjukkan nilai korelasi positif pada tahap kuat merujuk kepada jadual interpretasi perkali korelasi Pearson oleh Ridwan. Manakala nilai P pula ialah 0.000015 menunjukkan nilai P yang kecil iaitu kurang daripada 0.05. Nilai P yang kecil menunjukkan terdapat hubungan antara penggunaan aplikasi dan penerimaan pembelajaran dalam talian. Dapatan nilai ini menunjukkan kebarangkalian pemboleh ubah penggunaan aplikasi dalam pembelajaran kimia adalah berkadar terus dengan penerimaan pembelajaran dalam talian. Ini bermaksud terdapat hubung kait pada tahap kuat antara penggunaan aplikasi pembelajaran dengan penerimaan pembelajaran dalam talian bagi kursus kimia.